Perbezaannya bersyukur atau kufur sahaja. Itu yang beza. Kalau yang bersyukur, setiap apa yang dia pandang, setiap apa yang dia pegang, setiap apa yang dia telan, maka terima kasih Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang bersyukur. Tapi kalau yang kufur, setiap apa yang dia lakukan, setiap pergerakan dia, segala kekayaan dia, segala milik tu, dia yang punya, dia kata. Dia yang usahakan. Maka akan hadirlah perasaan takabur. Wa na'udzubillah. Hamba yang beriman, hamba yang selalu bersyukur. Dengan kesyukuran yang Allah Ta'ala kurniakan sifat kepada kita sebagai seorang Islam, kita cari apakah tindakan untuk kita lakukan bagi membuktikan, sebab Islam itu perlukan kepada pembuktian. Pembuktian ni bukan nak bukti dekat orang, buktikan pada Allah. Sebagai hamba yang bersyukur, apa yang kita perlu buktikan? Buktikan pada Allah segala kurniaan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita gunakan ke arah kebaikan. Apabila ditanya di alam barzah nanti, apabila ditanya di alam mahsyar nanti, aku bagi mata, apa kamu gunakan mata kamu? Aku melihat kitab-kitab Allah. Aku membaca Al-Quran dengan mataku. Dengan mulutku aku membacanya. Dengan tangan aku menulisnya. Dengan telinga aku mendengarnya. Dengan kaki aku berjalan ke arahnya. Jadi ada jawapan yang boleh kita jawab di hadapan Qadhi Rabbul Jalil nanti. Apa juga kurniaan Allah Ta'ala ini kita gunakan ke jalannya. Jadi salah satu daripada bukti tanda kita sebagai hamba Allah yang bersyukur, iaitu kita mencari jalan dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni dia akan gunakan seluruh panca indera dia untuk menghadap dengan amalan ni. Ya? Amalan menuntut ilmu ni. Dia akan guna mata dia untuk melihat. Dia akan guna telinga dia untuk mendengar. Tangan dia untuk menulis. Akal dia perlu fokus. Akal dan juga hati. Kalau akal tak fokus, dia tak boleh belajar. Kan? Dia nanti menerawang, ingat ke lain, mata saja melihat. Tapi dia perlukan akal dan hati. Kekhusyukan dalam belajar. Kalau tak khusyuk dalam belajar, memang tak boleh. Sungguh. Bolehlah. Belajar lagu orang belajar, tapi tak masuk dalam akal. Bila tak masuk dalam akal kita yang begitu sempit ni, maka amalannya tiada. Kalau orang tua-tua dulu dia panggil hang ni pergi mengaji kuih je. Orang pergi sekolah, orang balik. Tapi orang dapat apa? Hang tak dapat apa-apa. Sebab apa? Sebab dalam satu amalan ni amalan soleh nak. Amalan orang yang menuntut ilmu ni, dia memerlukan kepada seluruh anggota tubuh badan untuk tumpu perhatian pada dia. Baru boleh belajar. No? Kalau tidak, tak boleh. Kan? Kadang-kadang kita tengah-tengah duduk belajar, ada gangguan. Kita terganggu sebenarnya. Nah? Kita terganggu. Jangan kata apa bunyi, kalau bunyi bising kat luar tu pun kita di sini dah terganggu. Dalam kita khusyuk untuk belajar. Sebab tu amalan menuntut ilmu ini adalah amalan yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga kan Nabi suruh, dia kata wajib. Wajib. Talabul ilmu faridatan ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu adalah fardu kepada muslim dan muslimat. Kalau tak fardu, orang tak buat. Dalam duk fardu pun ramai yang tak buat. Baik. Seperti biasa pada minggu ni kita akan masuk setiap hari Khamis, iaitu tentang Syama'il Muhammadiyah. Satu jasad yang sangat-sangat kita rindui. Macam mana kita membuktikan cara kita rindu Rasulullah? Kita selalu baca surat-surat cinta peninggalan Rasulullah. Daripada mana surat cinta Rasulullah ni? Hadis-hadis yang kita baca. Itulah surat cinta baginda yang baginda tinggalkan. Kita baca, kita cuba hayati, kita fahami. Terlalu banyak hadis. Hadis ini iaitu kisah-kisah semasa yang berlaku di zaman baginda SAW. Sama ada perbuatan Nabi, ataupun perkataan Nabi, ataupun pengakuan Nabi. Maka dikumpulkan oleh para sahabat, menjadikan ia satu nama hadis, ataupun disebut dengan nama sunnah.
Sunnah. Dan Alhamdulillah, boleh dikatakan daripada hari Isnin kalau kita mengaji, sampailah hari Khamis, hadis tiap-tiap hari ada. Walaupun pelajaran tu bukan pelajaran hadis, tapi masih ada hadis juga. Walaupun pelajaran tu pelajaran Al-Quran, tapi masih ada hadis juga. Sebab Al-Quran dan hadis itu adalah sumber ilmu. Tak boleh dipisahkan. Ha? Dia adalah sumber bagi segala ilmu. Jadi kalau kata kita nak ambil Al-Quran saja, tak ambil hadis pun tak boleh. Kalau kita nak ambil hadis, tak ambil Al-Quran pun tak boleh. Maka dengan sebab itu, surat cinta daripada Rasulullah tak pernah kita tinggalkan. Hari-hari kita baca. Walaupun kita bukanlah muhaddisin, orang yang menghafaz hadis. Tapi tak jemu, bacalah. Faham tak faham. Faham tak faham, bagi faham. Tak faham, bagi faham. Lama-lama dia reti lah, no? Baik, kita tengok hari ni, kita masuk di dalam satu lagi bab mengenai kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-369. Kita baca nah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Abu Ahwas an Simak bin Harb qala sami'tu an-Nu'man bin Bashir yaqulu, saya tak ni. Okey, Ustaz. Yaqulu alastum fi ta'ami wa syarabin masyitum. Laqad ra'aitu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqal ma yamla'u batnah. Hadis diriwayatkan daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu menyatakan, bukankah kamu boleh makan dan minum apa yang kamu mahu? Sesungguhnya aku telah melihat Nabi SAW, baginda tidak memiliki kurma usang pun untuk memenuhkan perutnya. Ini kehidupan, cerita tentang kehidupan baginda Nabi SAW yang dirakamkan melalui penglihatan seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir. Siapakah Nu'man bin Bashir ini? Nu'man bin Bashir ini adalah seorang sahabat kecil Ansor. Bila disebut sahabat kecil Ansor, Nabi ada sahabat-sahabat kecil, di antaranya Abdullah bin Umar, dan di antaranya Anas bin Malik, Abdullah bin Rawaha, ramai lagi sahabat-sahabat kecil baginda. Iaitu waktu Nabi nak sampai tu, ada yang baru berumur 2-3 tahun, ada yang berumur 6 tahun, ada yang umur 9 tahun. Mereka adalah di antara sahabat yang selalu ikut Nabi. Dia jadi budak-budak lah. Rasulullah ini oleh kerana dia mesra, bersifat pengasih, suka kepada kanak-kanak. Jadi setiap lapisan manusia selesa bergaul dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu penyayangnya baginda. Sehingga kan Nu'man bin Bashir ini adalah seorang sahabat Ansar. Maksud dia sahabat Ansar ni, dia memang penduduk tetap Madinah. Waktu Nabi SAW sampai ke Madinah, dia tak lahir lagi pun. Dia tak lahir. Selepas Nabi menetap selama 14 bulan di Madinah, maka lahirlah Nu'man bin Bashir ni, lahirlah Nu'man bin Bashir. Semasa baginda SAW wafat, Nu'man bin Bashir berusia 9 tahun. Masa Nabi wafat tu dia baru umur 9 tahun. Waktu hari kelahiran Nu'man bin Bashir ni, ibu dia lepas mana lahir, beritahu kepada bapa dia, Bashir bin Abdullah, bawakanlah dia kepada Rasulullah. Lahir tu anak duk merah lagi bungkus-bungkus, bawa pergi jumpa dengan Rasulullah dulu. Dia di antara kanak-kanak pertama yang dilahirkan selepas hijrah Rasulullah. Kanak-kanak Ansar yang pertama, dilahirkan selepas hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila ayah dia bawa pergi jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah lah yang menamakan dia Nu'man. Bukan Luqman, Nu'aim. Kemudian bila mana bapa dia kata tahnik kan, tahnik ni adalah amalan sunnah, nak ikut jejak baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam
lalu mentahnikkan Saidina Nu'man bin Bashir. Kemudian Rasulullah berdoa agar Nu'man bin Bashir ini menjadi seorang anak yang soleh. Kemudian kata Nabi SAW, ini bukan doa tapi Nabi terus kata, Nu'man bin Bashir ini akan mati dalam peperangan. Maksud dia, syahid. Bapa dia punya seronok lah. Kalau kita tengok seorang bapa, apabila anak baru umur 2-3 hari, baru pergi jumpa dengan Rasulullah, dia habis anak-anak mati dalam perang. Nescaya dia takkan bagi anak dia pergi perang. Kan? Tapi bapa ni lain lah. Dia seronok apabila diberitakan oleh baginda SAW yang mana anak yang dalam dukungan dia tu akan mati satu hari nanti, mati dalam peperangan. Sebab apa? Dia tahu anak dia nak mati syahid. Bila mati syahid, berapa orang dia boleh tarik ke surga bersama-sama dengan dia? 10 orang dapat dia tarik ke surga bersama-sama dengan dia. Dah tentulah di antara 10 orang yang dia tarik ke surga itu adalah kedua ibu bapanya. Salah seorang daripada 10 tu. Jadi tak seronok kan dapat-dapat anak. Walaupun mati dibunuh, tapi dapat pahala syahid. Bila dapat pahala syahid, adalah tiket untuk mak dan ayah. Ha? Macam kalau anak tu kerja bagus, dapat garanti kalau kata dia, mak ayah dan sakit, dapat masuk hospital yang berbayar, kemudian dapat percuma. Seronok mak dan ayah tu. Boleh tumpang nikmat si anak. Itu baru seronok di dunia. Keseronokan yang paling hakiki apabila si anak itu dapat menarik kedua ibu dan ayah dia ke syurga yang kekal abadi, bahagia dia. Dia balik pergi jumpa isteri dia, dia beritahu kepada isteri dia. Isteri dia punya seronok dengar sampai menangis. Yang bahawasanya anak dalam rangkulan dia itu, dalam dukungannya itu, bakal menjadi seorang syahid. Okey. Tapi dia berfikir macam mana dia baru lahir. Sedangkan Rasulullah ketika itu dah tua. Rasulullah dah tua. Sempatkah dia hidup dengan Rasulullah? Rupanya dia membesar bersama-sama Rasulullah. Selalu bapa dia bawa dia. Sehingga itulah dia kata dia di antara sahabat kecil baginda SAW. Walaupun dia kecil, dia di antara periwayat hadis yang sahih. Sebanyak 114 hadis telah terpilih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim memilih 114 hadis yang diriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir meletakkan dalam kitab Sahih Bukhari. Umur baru 8 tahun masa Rasulullah meninggal tu. Tapi dia jenis suka memerhati apa yang Rasulullah buat. Jadi dia tulis. Dia tulis. Kemudian kalau dia cerita, budak-budak cerita, boleh pakai dia kata. Boleh pakai. Payah dia nak pemahu. Okey, baik. Apa yang dia cerita? Ni hadis yang kita baca tadi. Apa yang diceritakan oleh Nu'man bin Bashir? Kata Nu'man bin Bashir, bukankah kamu boleh makan bukankah kamu boleh makan dan minum apa yang kamu mahu? Okey, kisah hadis ni macam ni Ini kisah selepas wafat baginda SAW. Nu'man bin Bashir ini telah pun dilantik menjadi gubernur. Dia dah besar. Dia dah remaja. Dia dilantik menjadi gubernur. Oleh kerana perwatakan dia yang hebat. Jiwa kepimpinan dia. Hasil daripada doa baginda SAW. Jadi, dia dilantik menjadi gubernur di bumi Syam. Lepas tu, biasalah bila hari terakhir sebelum dia pergi ke Syam tu, dia perbuatlah satu jamuan. Kalau kita panggil jamuan perpisahan lah. Adalah di dalam jamuan tu adanya roti, adanya sup kambing, adanya tamar. Lepas tu tamar ni tamar daripada grade yang terbaik lah. Kemudian dia tengok makanan yang dihidangkan agak banyak. Yang tukang buat makanan ni adalah Saidina Abdul Rahman bin Auf. Kan dia di antara sahabat yang kaya
nak meraihkan sahabat yang nak berpindah ke bumi Syam. Lepas tu, dia kata jemput makan. Bila tengok makanan terbanyak sikit saja, Nu'man bin Bashir ni termenung seketika di hadapan makanan tersebut. Kalau bagi kita, hidangan tu taklah banyak mana. Nah? Ada sup kambing, ada roti, ada tamar, kurma. Nah? Dan kurma tu adalah daripada gerik yang terbaik. Nu'man bin Bashir pegang kurma belek, kurma tak makan pun. Dia pun semua perhati majlis ni nak meraihkan dia. Macam kita katalah orang nak pindah. Nah, railah dia. Nah, orang dah nak pindah. Itu hari terakhir dia berkhidmat di bumi Madinah. Lepas tu dia kata, hampa tahu tak? Hampa tahu tak? Sambil dia pegang kurma ni. Dia kata, hampa boleh makan apa yang hampa suka. Apa yang hampa nak makan, hampa boleh makan. Macam kita ni, no? Kita boleh makan apa yang kita mahu. Mudah sangat. Sebab kita berkemampuan. Hak yang tak ada dalam rumah tambah hari ni tu senang lah. Buka food panda. Habang nak makan apa. Dia main hantar sampai depan tangga. Ha? Habang je nak makan apa. Semua lalu dengan tak lalu saja. Jadi Nu'man bin Bashir ni dia tanya, hampa boleh makan apa yang hampa suka, hampa boleh minum apa yang hampa suka. Hampa nak tahu tak, dia kata Rasulullah, permulaan nak bagi tak lalu makan tu. Bila cerita buat Rasulullah, sahabat-sahabat yang tengah pegang makanan ni, masing-masing letak perlahan saja. Mendengar dengan penuh keinsafan. Hampa nak tahu tak cerita pasal Rasulullah? Pernah satu ketika, kata Nu'man bin Bashir, dia kata, laqad ra'aitu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minal daqal. Aku pernah tengok, dia kata. Aku pernah tengok. Dia kata dia sahabat kecil, kecil-kecil. Dia ikut Nabi sampai ke rumah. Aku pernah tengok, dia kata, Nabi hampa. Dia letak Nabi hampa tu, punya tak ada apa nak makan di rumah dia. Walaupun kurma usang. Masuk kurma usang ni kurma kering yang memang orang tak mau makan. Orang tak buat makan benda tu. Kurma kering. Yang kumbang pun makan di dalam dia, habis tinggal kulit di luar saja. Orang tak makan dah. Kalau di rumah kita tak layan lah. Kurma usang. Kurma hak tak usang pun dia pun tak apa nak layan. Tambahlah kurma usang. Dan kata Nu'man bin Bashir, hampa tahu tak Nabi hampa dulu. Lebih kurang lagu itulah bahasanya. Di rumah dia, kurma usang pun tak ada. Kita hari ni nak macam-macam ada, ya Allah. Macam-macam ada. Bahkan sampai tak termakan. Pipi tengok, ni tak habis. Ni dah basi. Yang ni nak kena buang. Sayangnya beli mahal-mahal. Kan? Sekarang ni tuntutan sara hidup semakin tinggi. Sotong sekilo sampai RM38. Temenum sekilo RM18. Dulu kita ingat, dulu ni bukan dulu terang mana ni. Dalam lebih kurang 10 tahun yang lalu, temenum sekilo RM2.5. Hari ni RM18. Ketam. Teringin nak makan ketam. Ambil 4 ekor, letak di atas. Bukan besar-besar tu. Yang sedang-sedang je. Letak atas penimbang dia abang. RM34. 4 ekor ketam. Bawa balik main, isi bukan banyak mana. Buang kulit berlambak-lambak. No? Duk hirup ke ayak, ke kuah dia saja. Hari ni punya. Tapi, kita yang buat keluar duit belanja banyak-banyak tu, boleh makan bagi tak habis. Sayang tengok ke benda perangat. Perangat lagi orang tak layan. Hak tak perangat pun orang tak apa nak layan. Dah, perangat lagi orang tak layan. Akhirnya buang ke tanah. Allah sayangnya, sayang sungguh. Kalaulah Nu'man bin Bashir ada dengan kita tak lalu makan, dia selalu menangis pada makanan yang banyak. Dia tak boleh tengok makanan yang banyak. Dia sedih. Dia sedih kenapa? Dia ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, tahu tak? Dia kata,
Nabi hampa, Nabiyukum sallallahu alaihi wasallam. Nabi kamu dia dulu rumah dia kurma usang pun tak ada. Kurma usang ni kurma lama. Kurma hak musim tahun sudah tu pun tak ada. Tak ada simpanan makanan. Inilah yang dia maksudkan oleh Nu'man bin Bashir. Betapa hidup baginda sallallahu alaihi wasallam sangatlah sederhana. Baginda jarang berada dalam kekenyangan. Sebaliknya selalu berlapar. Ha? Bukan kerana Nabi tak mampu. No? Bukan sebab Nabi tak mampu. Tetapi Nabi tidak mahu mengejar kemewahan. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam boleh minta terus dekat Jibril. Nah, hari ni yang tak mai apa. Esok yang tak mai apa. Rasulullah ni kekasih Allah yang begitu dekat dengan Allah dan begitu akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata order macam kita order dekat GrabFood, kita order dekat Food Panda, tapi dia boleh order terus melalui syurga tu. Ha? Boleh dia minta terus daripada surga. Hari ni dia nak makan apa, dia nak makan apa. Dia duduk saja je. Dia ada satu pangkat tertinggi. Rasulullah, utusan Allah. Dia boleh minta terus. Allah itu maha pemberi kerana dia adalah kekasih Allah. Tapi dia tak minta. Dia memilih untuk hidup sederhana. Ha? Baginda sendiri memilih. Memilih kehidupan yang sebegitu. Bahkan Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad kafafa. Nabi pernah berdoa di dalam doa Nabi SAW, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad kafafa. Ya Allah, kau jadikan rezeki keluarga Muhammad itu kafafa. Hak cukup-cukup saja. Maksud dia cukup-cukup ni bukan cukup bulan. Hari ni cukup takat makan hari ni je. Esok cari lain. Esok, untuk makan esok saja. Hak lusa punya tak ada. Ha? Kita ni kalau benda ada cukup-cukup hari ni susah hati dah. Susah hati apa? Esok nak makan apa? Kita ni apa pun tak ada dah. Dia duduk susah hati tu je. Ha? Tak salah kata apa? Puasa. Baru duk bersahur. Bersahur hari mula pula tu. Tanya dah. Petang ni kita nak buka puasa makan apa no? Amboi, puasa pun tak lagi. Puasa dulu. Puasa dulu. Hak yang sahur ni puan makan tak lalu. Jenuh duduk sumbat dah tanya petang ni kita nak makan apa. Petang saat lagi buka puasa tanya pula. Sahur saat ni nak makan apa? Itu saja yang kita tahu. Walhal dalam rumah tu berlambak-lambak makanan. Serbuk kopi jadi kerah ketir batu pun ada. Pasal apa? Buka sekali cedok, lepas tu tak buka dah. Tak cedok dah, tak pergi bancur dah. Pergi tengok kerah jadi ketir batu. Nak buang sayang, nak simpan tak guna. Kan? Oh, mewahnya ya Allah. Kita ni bukan kafafa, kita melampau. Kita tahap melampau. Kita ni kalau dihisap di sana nanti banyak ceritanya. Dengan pemakanan pun kita nak kena tanya. Dengan kain baju kita nak kena tanya. Dengan kasut kita nak kena tanya. No? Kasut ni beli satu tak sedap pakai. Beli pula lain. Pun tak sedap juga. Beli pula lain. Pun tak berapa nak selesai. Beli pula lain. Yang tu pun nak kena jawab. Jawab apalah. Maka akan menjadi saksi di sana nanti. Apa juga yang ada pada kita yang kita mempersia-siakan dia. Tak esok, pakailah kasut-kasut raya tu sambil baca kitab. Kan kita tak nak keluar ke mana, tak boleh pergi pakai kasut lawa-lawa. Mak nak pergi mana dah aku nak duduk baca kitab lah. Masa hari kasut ni, kasut ini dipersoalkan nanti. Dia tak pernah bawa aku pergi mana. Nak bawa pergi mana, kena kurung. Dekat 2 tahun lah kita kena kurung kan. Aku bawa mengadap dengan kitab. Mulalah. Bapak dia kata, mak ni kena telefon ambulans lah. Aku rasa ada sesuatu yang tak kena. Rupa-rupanya dia takut nak jawab di depan Allah. Takut lah. Banyak harta, banyak hisapnya. Sebab itulah kenapa Nabi minta kepada Allah Ta'ala. Allah maja'al rizqa ali Muhammad
Kafafah. Jadikanlah rezeki keluarga Muhammad ni cukup-cukup saja. Cukup ni bukan kata cukup bulan. Cukup untuk hari tu saja makan. Esok lain. Sebab dia hidup tawakal dengan Allah sungguh-sungguh. Berbeza sangat-sangat dengan kita. No? Berbeza sungguh-sungguh. Kesian dengan Kak Rasulullah. No? Tapi itu jalan yang Rasulullah pilih. Sebab apa? Apabila uncang perutmu lapar, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, rohanimu akan baik. Rohani itu nanti baik. Dia akan lebih mengikut, lebih menurut kehendak iman. Maka berlaparlah kamu, wahai uncang perut. Nah, kita ni uncang perut tak pernahnya lapar. No? Selik-selik mata. Ada apa nak makan pagi ni? Baru ada apa nak makan pagi. Ada berlambak-lambak. Pun dia kata apa? Tak ada apa pun nak makan. Dok ada. Punya kufur nikmat lah. Ha? Punya kufur nikmat. Hampirlah buka tin-tin roti tu. Hak roti bulan sudah pun tak habis lagi makan. Tak mau dah. Dia nak yang baru pula. Pergi buka peti air. Hak yang keras jadi ketul batu dalam peti air tu pun ada. Itu kita. Jenuh no. Kalau nak kena hisap dengan Allah. Ya Allah. Banyaknya cerita nak kena hisap. Ha? Okey. Seterusnya. Hadis seterusnya. Hadis yang ke-370. Haddatsana Harun bin Ishaq. Qala haddatsana Abdah. An Hisham bin Urwah. An abihi. An Aisyah radhiyallahu an. Qalat inna kunna ali Muhammad. Namkusu syahran. Ma nastauqidu binar. In huwa illa tamaru wal ma. Kesiannya Kak Rasulullah. Ini hadis diambil terus daripada Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, sesungguhnya kami keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama sebulan tidak pernah menyalakan dapur. Apa yang ada cuma tamar dan air. Kalau tadi Nu'man bin Bashir kata, pernah rumah dia tamar pun tak ada. Dia tak ada apa nak makan. Tamar usang pun tak ada. Ini kata Aisyah. Aisyah ini adalah isteri kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam yang hidup sama susah dengan baginda. Senangnya tiada, kayanya tak pernah rasa. Selalu hidup berlapar dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah radhiyallahu an? Dia kata, in kunna ali Muhammad. Kami ni, maksud kami ni Rasulullah dan isteri-isteri Rasulullah yang lain. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah namkuthu syahra, pernah sebulan tak pernah menyala. Manastauqidu binar. Tak pernah menyala dapur. Allah, ya Allah, kesiannya. Pernah sebulan dapur tak menyala. Pasal apa dapur tak menyala? Zaman tu bukan guna gas, no? Guna kayu. Tak menyala dengan apa? Tak ada apa nak masak. Tak ada apa nak masak. Yang ada, kata Sayyidatina Aisyah, in huwa illa tamar. Illa tamar. Yang ada hanya tamar, walma dan air. Air ni bukan kata air yang elok-elok dah. No? Allah, pemimpin agung, ya Allah. Kekasih kami juga, ya Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebulan lapuk dia tak berasa. Tak berasa bukan kerana malah seperti kita. Aku bangganya minggu dah tak masak. Seminggu dah tak masak tapi makan. Yang ni sebulan tak masak sebab tak ada apa-apa nak masak. Yang ada dalam rumah kami hanya tamar dan air, kata Aisyah. Itulah yang menjadi pemakanan kami. Kalau paginya sampai waktu duha baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula makan. Dia yang kata kadang-kadang bila dia pergi rumah isteri tanya, hari ni kita ada apa? Semua kata tak ada apa. Kita berpuasa, semua berniat puasa. Sebab tu puasa
Sunat boleh diniatkan pada waktu siang hari. Selepas mendapati tak ada apa-apa dalam rumah. Okey, contohnya macam pagi ni. Kebetulan pagi ni pagi Khamis. Kita tengok tak ada apa nak makan ni. Sekarang baru pukul 9 lebih. Ada apa kita pagi ni? Tak ada apa. Kita kan tetap tak ada apa juga. Walaupun melambak-lambak dah, tetap tak ada apa. Puasa lah kan ni. Okey, niat puasa. Boleh lagi. Lah ni, boleh lagi niat puasa. Jangan sampai pukul 12 lagi. Sebab belum makan apa-apa. Tapi kalau dah tabuh dah nasi lemak 2 bungkus tadi, lah ni nak siap nak niat puasa, tak boleh lah. Tak boleh lah. Tadi dah nasi lemak. Pukul 8 tadi sahur dia kata. Itu tak boleh lah. Sebab dah terbit matahari. Dan kata-kata Aisyah ini apabila khitabkan, dicakapkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kepada para sahabat adalah selepas Rasulullah wafat. Baru cerita kata kami pernah sebulan tak masak. Sahabat-sahabat kata kami tak tahu. No? Kami tak tahu pernahkah berlaku pada diri Rasulullah sedemikian. Pernah. Bahkan lebih daripada tu kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi pernah kata waktu ketika malam dia tidur dengan Sayyidatina Aisyah. Kedengaran perut Aisyah berbunyi. Kenapa bunyi perut? Angin banyak. Kenapa angin banyak? Tak makan, lapar. Berbunyi perut Aisyah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bunyi? Aisyah sambil dia pegang perut dia. Dia pegang perut dia nak abad kata dia lapar menaknya kan. Tapi tak ada apa tak apa kata Rasulullah sambil Rasulullah letak tangan Rasulullah tu di atas perut Sayyidatina Aisyah. Tidak ada kantung yang dipenuhkan oleh anak Adam yang paling jahat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kantung perutnya yang terlalu kenyang. Maksud dia janganlah makan kenyang-kenyang. Kerana perut yang disumbat dengan makanan yang terlalu kenyang, perut itulah yang paling jahat. Kalau macam tu kita ni tak baik lah no. Waktu kita masuk sampai cekang perut-perut kita ni bukan Nabi tak bagi makan, Nabi bagi makan. Nabi pernah menasihati makanlah. Makanlah kerana ia satu keperluan. 1/3 dalam perut kita ni 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 lagi untuk pernafasan. Itu nasihat Rasulullah. Kita ni sumbat makan, sumbat minum, hak yang untuk pernafasan tu habis diambil tempat oleh 1/2 makan, 1/2 minum. Tak ada lah untuk bernafas tu yang punya makan sampai tak boleh menyawa. Pasal apa? Untuk ruang pernafasan diambil oleh makanan. Maka apa yang tinggal untuk bernafas? Awak tercungak-cungak tu. Kalau mengaji pun makin-makin pendek nafas dia. Kalau bercakap pun tercungak-cungak. Awak yang jadi sampai tahap tu, hak yang ruang untuk bernafas tu dia dah ambil isi makanan. Habis tidak ada ruang lah. Untuk bernafas. Akhirnya jadi lagu kita lah. Tak mahu kata lagu orang lain. Dia jadi lagu kita lah. Kerana sesungguhnya ini petikan daripada kata-kata hikmah. Yang mana dia kata tidak akan masuk hikmah ke dalam hati seorang yang perutnya penuh dengan makanan. Hikmah susah masuk. Hikmah ni apa dia? Ilmu. Ilmu susah masuk kalau dalam perut orang tu penuh berisi makanan. Boleh makan tapi berpada-pada. Berhentilah sebelum kenyang. Makan ketika lapar. Baik. Dalam pakar pemakanan, makan pagi kena ambil, wajib ambil. Wajib dikatakan wajib ambil. Ambillah yang macam Rasulullah ajak 1/3 saja. 1/3 tak boleh nasi lemak sebungkus tak cukup. 2 bungkus baru cantik-cantik. Baru sedap. Dia main umur-umur lagu kita ni bungkus pun tak apa nak boleh pi. Kalau saya beritahu dekat orang saya makan nasi lemak sebungkus tak biar orang kata pemerong. Macam tu punya badan, punya sedok. Hang boleh tak tak habis sebungkus nasi. Cerita pemerong.
Sebenarnya Allah Ta'ala dah tariklah nikmat makan kita kan semakin kurang. Sampai kepada saat ni kita nanti fikir, pasal apalah kita makan hari ni tak sesedap kita makan dulu. Ha? Saya baru ni, saya suka meruku yang lebat-lebat tu. Nah. Saya beli. Saya makan, saya nanti, saya terfikir, saya kata, pasal apa meruku lo ni tak sesedap meruku dulu. Dulu hang lapar, tak ada apa benda, nah selera besar. Hari ni makan, hari ni walaupun makanan tu dia pun punya olah, tapi taklah sesedap macam dulu no. Tak sesedap macam dulu. Lagi satu, nah, agak-agak, agak-agak ingat. Dulu kalau sekolah rendah, adalah cikgu nanti buat jamuan hari guru. Cikgu nanti pesan suruh bawa kuih. Suruh bawa kuih. Saya nanti bagi tahu dekat mak saya, mak cikgu pesan suruh bawa kuih. Mak saya ni dia macam saya, tak pandai bawa kuih. Nah, satu benda yang dia reti agak-agak. Agak-agak dia pula tak ada colour. Warna putih. Saya tak tahu dia tak ada colour. Mungkin dia tak ada pewarna kot. Tapi bila pun kalau suruh dia buat agak-agak tu lah. Cuma istimewanya dia akan bubuh santan. Agak-agak santan. Tapi tak ada colour. Warna putih saja. Cernih tu. Subhanallah. Sedap sungguh. Nah. Saya tak pernah jumpa rasa sedap tu. Mungkin hari ni dengan sebab kita selera Allah dah ambil dah. Kan? Bila dia nanti tuang dalam Tupperware tu. Bawa pi lah dengan Tupperware tu. Tak lagi pi. Cikgu nanti potong lah. Biasanya cikgu tak potong lah. Cikgu nanti cedok terus lagu tu lah. Ada satu trip tu. Agak-agak dia tak beku. Agak-agak dia tak beku. Bila saya bawa pergi sekolah, dia pun tengok, dia pun kata, dia ni bawa ayat sejuk. Dia bawa ayat sejuk main sekolah. Orang pakat sebut lah. Biasalah budak-budak menghina lah. Dia bawa ayat sejuk. Ayat sejuk apa? Aku bawa agak-agak main. Tengok-tengok agak-agak. Mak aku ni tak beku. Bubuh bawah meja, saya minum sorang-sorang dalam tu kan. Tapi yang tu tetaplah yang terbaik. Balik main bagi tahu dekat mak saya awak agak-agak kita jadi lagu ni. Mak kata, aku baru masak pagi tadi. Dia kan pakai dapur kayu tu. Aku baru masak pagi tadi. Pagi-pagi hang bawa pergi terus. Padalah dengan muka hang tu kan. Ini di antara pemakanan dulu dengan sekarang. Tapi sedapnya ya Allah. Hari ni mana pi? Ketahuilah kita segala nikmat Allah dah ambil. Begitu juga dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada jasad kita. Kita dah tak kuat dah hari ni. Kita dah semakin lemah. Nak tahu lemah ke tak lemah, telinga dah makin tak dengar. Mata dah makin kabur. Hati ni tak boleh silap sikit. Oh, cepat terasa. Kalau dulu hampa buat lah kat aku macam mana pun. Macam besi tu dah. Lah ni tak boleh silap sikit. Nak menangis saja. Kan? Orang tak kata apa pun nak menangis. Alah, anja lah sangat kot. Ini di antara nikmat Allah yang Allah ambil balik dah. Daripada diri kita. Sama ada daripada rasa ataupun pemakanan. Yang mana kalau kita bandingkan kehidupan pemakanan kita hari ini dengan kehidupan pemakanan Nabi SAW. Ibarat langit dan bumi. Jaraknya jauh. Nabi kalau dapat kambing, kalau dapat daging lembu, Nabi tak pernah masak lain kecuali sup. Sebab apa Nabi masak sup? Tak ada rempah ratusnya. Kita lah ni buat kari. Tomeh minyak balenang. Bubuh dengan segala rempah ratusnya. Bubuh santan bagi pekat, melikat, meminyak, lemak berterapung tu. Bubuh dengan ubinya. Itulah yang disebut oleh baginda SAW. Tidak ada kantung yang dipenuhi oleh anak Adam yang paling buruk kecuali kantung perutnya. Dia kalau kata takat-takat sup ceroy saja sekali makan tak apa. Kalau gulai okeylah. Dia kira gulai. Orang Pulau Pinang ni dengan gulai dengan karinya. Baik, satu lagi hadis. An Abi Talhah, sahabat Ansar Rasulullah juga ni. Saya suka dekat Abi Talhah ni kalau cerita tentang dia.
Siapa dia Abi Talhah ni? Dialah bapa tiri kepada Anas bin Malik. Pak tiri kepada Anas bin Malik. Berkahwin dengan Ummu Sulaim. Bermaharkan atau bermaskahwinkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ummu Sulaim minta yang tu je. Dia punya mengorat Ummu Sulaim sebelum dia Islam tu. Daripada mati-mati bapa Saidina Anas bin Malik. Dia punya mau. Dia hantar pembinangan berkali-kali. Ummu Sulaim tolak. Sampailah akhirnya Rasulullah mai ke Madinah. Rasulullah masuk ke Madinah. Ummu Sulaim ambil anak tu bagi kepada Rasulullah, iaitu Saidina Anas bin Malik. Dia kata ni ada jalan. Anak dia boleh bagi kat Rasulullah. Aku nak meminang dia lagi sekali. Mudah-mudahan dia terima. Dan pinangan dia kali yang terakhir itu diterima oleh Ummu Sulaim tetapi bersyarat. Syarat dia kata, aku nak mahar aku kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mas kahwin dia. Maka Islamlah Abi Talhah. Talhah bin Abi Talhah. Kalau tanya Talhah ni maksud apa tak? Talhah ni maksud dia rumpun. Rumpun pokok. Dia adalah di antara sahabat yang mempunyai kebun kurma yang terbaik di bumi Madinah. Dan ketahuilah sahabat ukhwas sekalian, salah satu di antara Masjid Nabawi yang kita pijak tu ada termasuk ladang dia sikit. Yang dia wakafkan atas nama Baginda sallallahu alaihi wasallam. Kebun tamar yang paling terbaik di bumi Madinah di antaranya ialah milik Abi Talhah. Kalau tanya Abi Talhah ni siapa? Bapa tiri kepada Saidina Anas bin Malik. Saidina Anas bin Malik ni siapa? Khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihadiahkan oleh Ummu Sulaim. Sebenarnya seronok kalau cerita tentang sahabat-sahabat ni dia punya berebut-rebut nak mengejar pahala, nak tarik perhatian di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok apa kata Abi Talhah. An Abi Talhah radhiyallahu anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju'a wa rafa'na an butunina an hajar. Warafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batnihi an hajarain. Saya terus langkah hari ni, saya terus baca tentang periwayat dia Maksudnya diriwayatkan daripada Abu Talhah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kami pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelaparan kami. Yang mana kata mereka, kami mengangkat pakaian dari perut kami. Maka terlihat pada perut masing-masing seketul batu setiap seorang yang ditempel ke perut untuk menahan lapar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat pakaian dari perutnya, maka terlihat ada 2 ketul batu. Baik, hadis ini menunjukkan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat yang mengharungi kesusah payah dalam kehidupan sehingga mereka berlapar, terpaksa mengikat batu di perut. Kenapa ikat batu di perut? Sebab tak membagi masuk angin. Mereka ambil batu, balut dengan tali pinggang kain tu, ikat di perut. Ikat, bagi kejap, jangan bagi perut masuk angin. Kemudian sebenarnya kisah hadis ini berlaku di dalam peperangan Khandaq. Dalam peperangan Khandaq berlaku peristiwa hadis ikat batu di perut ni. Jadi sehari 2 hari tak makan. Bila masuk mai hari ketiga, sahabat-sahabat dah tak tahan lapar, terpaksa mengambil batu untuk menempel di perut bagi menahan agar tidak ada ruang. Hak yang 1/3 macam perut tu dah masuk angin. Jadi tak mau bagi masuk angin, tak mau sakit sebab nak buat kerja. Dalam peperangan Khandaq ini, para sahabat Ansar dan Muhajirin bergotong royong mengorek parit di sekitar kota Madinah untuk menahan daripada serangan musuh. Jadi dalam proses daripada korek parit tu tak ada apa-apa benda yang dia pernah makan. Itu yang dikatakan bila masuk hari pertama, kedua dan ketiga, akhirnya dia dah tak tahan, terpaksa ambil batu. Dibungkus dengan kain, dibuat tali pinggang, ikat di perut. Bagi rapat perut tu.
Bila ramai yang merunguk kelaparan, tengok Rasulullah lalu. Bila dia nampak Rasulullah lalu dekat dengan mereka, dia angkat baju. Angkat baju ni, selak baju lah kita kata. Tunjuk di perut mereka ni, mereka ikat batu. Ikatnya batu di perut. Lepas tu Rasulullah pandang sambil tersenyum. Rasulullah pun angkat baju dia. Kelihatanlah perut Nabi SAW yang putih melepak tu. Rasulullah ada 2 ketih batu. Dia pun semua seorang seketih saja. Tapi Rasulullah ada 2. Kenapa? Rasulullah lagi lapar. Abang kata, dia lagi lapar. Sebab apa? Sebab dia ada 2. Masing-masing tengok kita ada seorang satu saja, dia 2. Bermakna dia tak makan seorang-seorang dia. Nampak dia kuat. Dia kerja gali parit ni. Khandak ni maksud dia parit. Dia gali parit ni, dia lagi teruk kerja daripada sahabat lain. Kalau sahabat lain duduk di atas, dia duduk di dalam lubang parit tu. Kan di antara kelebihan mukjizat baginda sallallahu alaihi wasallam, depa gali-gali parit, ada satu batu besar depa tak boleh nak pecah. Masing-masing sahabat masuk katok batu besar tu tapi tak boleh pecah. Orang tu katok tak boleh pecah sebab dia menghalang laluan parit. Dia pun nak korek tak boleh terus. Ada batu besar, besar sangat batu tu. Akhirnya dia kata panggil Muhammad kot dia boleh buat. Sungguh dia naik di atas batu yang besar tu 2-3 kali dia katok dengan takbir Allahu Akbar. Terpancarlah api keluar daripada batu tu sebab berlakunya geselan. Kemudian hingga dia nampak negeri Yaman. Sampai dia nampak negeri Yaman. Dan cahaya api yang keluar daripada batu tu, penduduk Yaman pun nampak punya mukjizat Nabi SAW. Batu tu dia nak pecah dengan 3 kali takbir baginda kita kata apa, katok batu lah memecahkan batu tersebut. Akhirnya dia relai, sahabat boleh sambung buat kerja. Tu orang lapang buat kerja tu. Kita ni kalau lapang sikit tak buat kerja dah. Bukan buat, tak buat kerja tu. Awak tak kerja, lapang nak kerja macam mana? Dia duduk kata situ lah. Ini di antara mukjizat. Ini berlaku di dalam peperangan Khandak. Kalau hampa, seorang satu batu saja ikat di perut. Tapi aku 3 ketih batu. 2 ketih batu diikat di perut. Allahu Akbar. Kesiannya, jarang sekali kita bertemu dengan pemimpin yang sebegini hebat. Biasanya kalau pemimpin ni, dialah nanti lebih. Dia tak buat apa, dia arah saja. Hamba rakyat lah yang buat. Biasanya lagu tu lah. Kalau makan, dia jugalah yang lebih. Hamba rakyat ni apa-apa sahajalah yang ada. Biasanya macam tu lah. Inilah di antara pemimpin agung yang memang tak akan dapat ditukar ganti. Patah tak tumbuh, hilang tak berganti. Yang datang tak pernah serupa. Wallahualam, insyaAllah. Minggu depan kalau ada rezeki kita akan jumpa hadis panjang. Di antara hadis-hadis terakhir daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Menceritakan tentang Nabi SAW. Pernah tak makan sedap? Pernah. Bukan dalam hidup Nabi tu sampai tak pernah makan. Pernah makan sedap. Sedap lagu mana? InsyaAllah. Minggu depan kalau ada rezeki. Wallahualam. Okay, hari ni kita ada bacaan Yasin lah. Macam biasa bacaan Yasin kita pada pagi ni di atas beberapa kiriman hajat daripada para sahabat kita.